Vector in Cartesian plan. Ini topik yang senang saja. Cikgu rasa senang lah. Cikgu memanglah senang. Okay, dekat sini. Boleh nampak? Boleh nampak? Boleh. Hari ni dapat. Boleh. Cuba habiskan sikit je. Ada berapa? 7 contoh je. Contoh dia pun senang-senang je. Kacang je semua. Okay, ingat bila on the Cartesian plan, dia macam koordinat. Dia macam atas koordinat lah. So sebenarnya vektor ni kita boleh kaitkan sikit dengan koordinat. Kenapa cikgu cakap macam tu? Okay, kita tengok satu. Yang ni A. Kita ambil B pula. B kat mana? Kat sini. Ini koordinat. Kita bayangkan koordinat tau. Kita akan masukkan koordinat dengan skill kita berkaitan dengan translation dalam transformation matematik tingkatan 2. Kita akan combine sikit dua ilmu ni. Okay, contoh ni koordinat dia berapa ni? Ikut cikgu punya garisan ni. 3. Betul? B berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ke tepi. Alamak, 8, 3 pula. Atas berapa? 1, 2, 3, 4. Okay, boleh nampak tak ni? Boleh. Boleh, ni atas Cartesian plan lah. Cartesian plan ni macam ni lah. Y, X, macam ni. Okay, dalam vektor, kita nak cerita sikit, dia ada sikit relation dengan koordinat. Contoh, di atas koordinat, kita boleh relatekan dia. Okay, cikgu nak tanya, berapakah vektor A? Boleh ke kita cari vektor A dalam ni? Tak boleh? Boleh ke tak? Tak boleh. Sebenarnya kalau kita cakap vektor A, memang kita tak boleh dapat. Sebab ni kalau kita sebut vektor A adalah 3, 3. Contoh, ini adalah koordinat. Ni bukannya vektor. Bentuk vektor kita dah belajar itu. Dalam bentuk yang ni, straight. Sekarang kita tengok sebenarnya bila koordinat dia A, 3, 3, kita boleh cakap dia adalah OA sama dengan 3. Dia ada dua bentuk. Okey, sekarang kita masuk sekali lah. Cikgu sekalikan je. OA sama dengan 3, 3. Maksud dia 3 ke kanan. Kita belajar translation dulu kan. 3 ke kanan. 1, 2, 3. 3 ke atas kena positif juga. Dia akan jadi 3, 3. Okey, bentuk kita boleh tulis bentuk vektor ni. Vektor ni dia boleh bentuk, ada dua bentuk yang famous lah. Satu bentuk ini kita panggil bentuk kolom. Satu lagi kita boleh tulis dalam bentuk IJ. I2 represent X. I2 represent X. Dan J2 represent Y. Macam mana cikgu? Macam ni. Yang ni kita ambil sini, sebenarnya dia sama dengan 3I tambah dengan 3J. Boleh nampak tak? Dia sebenarnya sama je. Dia boleh pakai dua-dua ni. Dia bergantung pada soalan. Tapi cikgu suka sangat kalau bentuk kolom ni. Ni bentuk IJ. Ni bentuk IJ. Ini bentuk kolom. Okey, kita ambil lah kolom. Kolom bentuk dia, contohlah, OB. Contoh. Ni contoh lain. Tak ada kena-mengena pun. OB sama dengan 5, 8. Negatif 8. So, macam mana kita nak tulis? Ini bentuk kolom. Macam mana kita nak tulis dalam bentuk IJ? Dia akan jadi 5I tambah, I dia sengit sikit kan? Negatif tambah. Bawah ni akan jadi tolak lah, tambah tolak. So, kita akan declare satu saja. So, cikgu ambil negatif 8J. Dia dua-dua bentuk ni memang famous lah. Bentuk IJ dengan bentuk kolom. Dia depend pada soalan. Dia suruh tulis dalam bentuk IJ, kamu tulis dalam bentuk IJ. Kalau dia suruh tulis dalam bentuk kolom, kamu tulis dalam bentuk kolom. Okey, kita padam ni dulu. Kamu dah faham dah ada dua jenis bentuk. Bentuk kolom dengan bentuk IJ. Sabar, kita padam dulu. Takut dia menyusahkan kita. Okey, ingat bila dia dah bagi koordinat, kita cuma boleh buat O ke A. Dia memang daripada origin sebenarnya. Origin dia kosong-kosong lah. Dia akan jadi macam tu. Bila kita dapat koordinat, sebenarnya vektor dia adalah OA yang kita ada. Okey, kalau OA 3, 3. Kalau AO berapa? Cikgu tu balikkan. Ini kita pakai kita punya konsep minggu lepas. Minggu lepas kita kata apa? Kalau terbalik, tukar direction kan? Kita tambah je. Sebenarnya akan jadi negatif 3, negatif 3. Boleh dapat ke tak ni? Boleh. Dia akan jadi negatif 3I, tolak 3J. Begitulah, senang sangat. Okey, OA dah ada, AO dah ada. Kita dah faham. Okey, kalau B, apa kita boleh imply kat sini? Kita apply kat sini apa? Kita boleh cakap O ke B sama dengan berapa? 8, 4. Ini kena faham sendiri. Ini bentuk kolom.
Kalau bentuk IJ dia akan jadi berapa? 8I tambah dengan 4J. Okey, boleh dapat tak tu? Okey, kita ambil satu yang kita padam dulu. Kita padam ini dulu. Okey, kita ambil satu koordinat dekat bawah pula yang negatif. Ni koordinat dia berapa ni? Koordinat dia berapa ni? C. Bantu cikgu. Tolong kirakan. Berapa koordinat dia? 4 ke kanan. Bawah berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 6. Okey. Sebenarnya bila C, kita boleh cakap apa? Kita boleh terus cakap OC. Kita cuma ada vektor OC dekat sini. OC sama dengan berapa? Dalam bentuk kolom 4 negatif 6 ataupun dalam bentuk IJ dia 4I tolak 6J. Gitu. Okey, boleh nampak tak? Dia ada kaitan dengan translation sikit, gerak ke kanan dan gerak ke atas. Ini gerak ke kanan. Atas ni gerak ke kanan. Yang ni gerak ke bawah. Daripada kosong tu. Kita boleh buat. Okey, tak apa. Sekarang ni kita tengok betul-betul. Cikgu padam semua sekali. Kita biar. Okey, soalan cikgu. Cikgu nak vektor A pergi B. Macam mana nak buat? A pergi B. Macam mana nak buat? Vektor A pergi B, kamu tak boleh tarik ke kanan tau. Kamu tak boleh start pada A. Boleh start pada A lah cikgu. Kamu tarik kanan, 2, 3, 4, 5. Kamu tak boleh olah macam tu. Sebenarnya dia cuma ada kaitan dengan origin sahaja. Bermaksud, cara dia A pergi O tambah O pergi B. Ini je cara dia. Dia kena pergi ke sini dan pergi ke sini. Boleh nampak tak? Boleh. Okay, so jawapan dia akan jadi AO berapa? Kita cuma ada OA je kat sini. AO maknanya macam mana? Terbalikkan saja. Negatif 3, negatif 3. Tambahkan negatif sahaja. Tambah dengan OB berapa OB? 8, 4. So akan dapatlah jawapan dia. Last sekali akan dapat berapa? 5. 5 berapa? 5, 1. Boleh nampak tak? Boleh. Okay, kalau nak buat bentuk IJ pun sama juga tau. Sama je. Contoh cikgu buat tunjuk dalam bentuk IJ ya. Sebenarnya sama je. AO tambah OB. AO berapa? AO tadi, AO negatif 3I tolak 3J. Macam ni. Tambah dengan OB berapa? 8I tambah 4J. Gitu. So nanti kamu akan dapat juga akhirnya. Jadi 5I tambah J. Tak payah tulis 1 dah lah. Dia akan dapat jawapan yang sama juga macam atas. Boleh? Boleh tak selesaikan tu? Boleh faham tak? Boleh. Ada orang dia gerak ke kanan. Sebenarnya cara tu tak betul sangat lah. Sebab dia nak tengok jalan kerja tu. 2, 3, 4, 5. 5 naik 1. 5, 1. Betul jugalah. Tapi dia nak tunjuk jalan kerja ni supaya kamu akan dapat markah. Ini selalu keluar dalam paper 1. Okay, tak nak buang masa. Kalau dah faham kat situ, 2 dah ada. Okay, hari ni. Okay, kita sambung lagi. Tak habis lagi. Kita padam ni dulu. Yang bawah ni tak nak tengok. Kita fokus kepada bentuk kolom. Cikgu suka dalam bentuk kolom. Ingat kolom dengan IJ sama sahaja. Tak ada beza sangat pun. So, harap boleh faham yang itu. Sekejap kita padam start. Okay, sekarang kita nak masuk magnitude. Ini vektor. Penulisan dia A pergi B, ada anak panah atas, maksud dia vektor AB. Sekarang ni cikgu nak cari magnitude AB. Ini nama dia magnitude AB. Ataupun nama dia itu kita cakap, dia sebenarnya ada satu skala. Skala magnitude tu. Magnitude tu macam panjang lah nilai dia. Okey, macam mana nak cari? Dia senang sahaja. Bila kita sebut magnitude, selalu cikgu cakap, dia sebenarnya sama sahaja macam mencari teorem Pythagoras lah. Pythagoras theorem. Teorem Pythagoras. Pythagoras theorem. Tengok. So, Pythagoras. Allah. Mana-mana lah. Macam mana nak cari Pythagoras theorem? Macam mana nak cari? Tengok AB kita punya vektor dia ni. Pythagoras theorem ni kamu kuasa 2 kan je. Square root 5 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Kamu akan dapat terus dia punya magnitude. Boleh faham tak? So akan jadi 25 tambah 1, 26. Square root 26. Biarkan sahaja. Kalau tak boleh square root dah. Okay, contoh lain. Kita ambil BC sama dengan 5I tolak 3J. Okay, macam mana cikgu nak cari magnitude?
Berapa? Magnitude ni terus fikir dalam kepala, terus teorem Pythagoras theorem. Terus fikir macam tu. So berapa ni? 5. Hello? Dengar tak? Dengar. Okey, 5 kuasa 2. Lagi satu tolak dengan tambah dengan negatif 3. Negatif 3 bila kuasa 2 dia akan sama juga. So nak tulis negatif pun, tak tulis negatif pun sama. Sebab bila kita kuasa 2 kan dia akan jadi positif. Macam nak mencari ni lah hypotenuse dia kan. So sekarang kena tambah. So memang dia punya formula memang macam tu, nak cari magnitude. So 25 campur dengan 9, 34. So akan jadi square root 34. Kalau tak boleh kecilkan, tulis itu saja. Jadi ni untuk mencari magnitude. Magnitude ni sangat mudah. Ingat magnitude, ingatlah teorem Pythagoras. Pythagoras theorem. Kena tambahkan untuk mencari hypotenuse. Okay? Boleh? Okay, satu lagi cikgu nak tanya. B, C, bentuk macam ni juga. Tapi dia ada tambah topi kat atas. Ni, kita cikgu suka panggil topi. Tapi dalam buku teks sekarang, tahun ni punya buku teks SSM dah tak nampak dah bentuk ni. Bentuk topi tu macam dia dah buang dah. Dia tak nak. Dia sebut nama saja. Sebenarnya ini adalah maksud dia apa? Unit vector. Ini pun senang je. Jangan rasa susah. Dia pakai formula yang mudah saja. Okey, unit vector ni apa? Senang saja. Atas tulis vektor BC bahagi dengan magnitude. Ini formula dia. Dia boleh tulis dalam dua bentuk macam cikgu cakap. Boleh bentuk IJ ataupun kolom. Sama je. Okey, vektor BC berapa dekat sini? Vektor BC dia adalah yang ini kan. So salin saja 5I tolak 3J. Magnitude dia berapa dekat sini tadi? Berapa magnitude dia? Square root 34. Ya, tulis saja square root 34. Dah siap. Ini adalah unit vector. Unit vector. Boleh Unit vector. Ini adalah unit vector. Okeylah, cikgu tulis dah. Cikgu tulis pula dalam bentuk. Ini bentuk IJ. Ini bentuk IJ. Sekarang ni kita buat BC sama dengan kita buat bentuk kolom pula. Takut ada yang keliru. 5 dekat atas, negatif 3. Okay, kena biasakan bentuk kolom sebab cikgu kalau bentuk parallel, cara nak menyelesaikan parallel atau collinear, dia cikgu suka sangat pakai kolom. Dia senang nak nampak. IJ ni macam pening sikit. Dia berapa tak nampak sangat. So sekarang ni, ini sama juga. Dia punya magnitude, kita tahu juga 5 kuasa 2 tambah dengan negatif 3 kuasa 2. Jawapan dia sama juga, square root 34. Okey, sekarang dia nak tanya square root pula. Dia nak tanya unit vector BC. Unit vector Ini bentuk ni unit vector. Ada ni, ada topi. Tapi dah nampak macam tak ada. Selalu dia akan sebut dalam bentuk nama lah. Dia akan sebut macam ni, unit vector. Berapakah unit vector BC? So senang je. Ambil yang BC. Atas, tulis je. Ini. Dia selalu tulis macam ni. Ini vektor dia. 5 negatif 3. Lepas tu, 1 per square root 34. Dia akan jadi macam ni. Ini bentuk ni kamu akan lama-lama kamu akan nampak. Sebenarnya ini sama je bentuk ni dengan bentuk ni. Ingat magnitude kena ada dekat bawah. Kamu boleh tulis dalam bentuk ni, kamu boleh tulis dalam bentuk ni. Tak payahlah, cikgu perlu ke saya darab dekat dalam. Sebenarnya memang kena darab dalam. Tapi sebab dia ada square root, tak payahlah. Kamu biar je macam ni je. Kamu tinggalkan jawapan kamu macam ni pun boleh dapat full mark dah sebenarnya. Okey, tak nak buang masa, kita terus pergi kepada soalan. Kita pergi example number 13 dulu. Okey, semua tengok betul-betul, fokus sikit. Alah, hilang dah. Mana perginya ni? Lompat-lompat dah ni. Sekejap. Okey, kita pergi example number 13. Given that point A, ni koordinat. Ini koordinat. Ingat cikgu cakap, bila dia bagi koordinat, terus kamu tulis. Sebenarnya, OA sama dengan berapa? 1, 2. Kalau sebut koordinat, OB, sebenarnya dalam bentuk vektor, dia akan tulis macam ni. Negatif 4, 5. C pula berapa? OC sama dengan 8, negatif 3. D pula apa? Dia kena start OD sama dengan negatif 7, negatif 4. Ini kita cikgu dah huraikan sebelum cikgu jawab soalan. NO is the origin of the Cartesian plan. Express the vector OA, OB, OC, OD in the form of, ada dua bentuk. Ini bentuk kolom, ini bentuk IJ.
Buatlah macam biasa je. Ni cikgu dah buat dah. Bentuk kolom yang ni jawapan dia. Cikgu dah bagi dah jawapan. Nampak ni sama. Sama macam cikgu buat. Bentuk IJ macam mana? Senang je. OA ni akan jadi buran pula. Okey. OA akan jadi berapa? OA dalam bentuk IJ dia akan jadi I tambah 2J. Yang ni OB sama dengan, cikgu tengok sini dia akan jadi negatif 4I tambah 5J. OC pula 8I tolak 3J. Macam tu. Boleh nampak tak? Boleh. Okay, so 13 Boleh. mudah sangat. So sekarang kita pergi kepada soalan 14. Dia benda yang sama juga. The diagram on the right shows a vector A. Dia dah bagi tahu dah AB, C, D. Kan? Express each of the vector in form IJ dengan vector. So dia suruh buat lah. So macam ni, macam mana nak buat? Dia tak bagi apa-apa dekat sini. So kalau macam ni, A kita boleh baca macam mana kita baca? Macam mana kita baca apa? Translation. Macam mana ni? A 3 ke kanan bermaksud yang A 3 ke kanan, 2 ke atas. So dia akan jadi macam ni. A sama dengan 3, 2. B pula berapa? B gerak ke kanan dulu kita belajar translation dulu, gerak ke kanan dulu. 1, 2, 3, 4. 4. Lepas tu kita gerak ke bawah. 2. 4, negatif 2. Macam ni. Ini adalah B. C pula berapa? C pula berapa? Dia gerak ke kanan ke kiri ke? Daripada sini pergi sini? Tak ada. So kosong dia punya X. Dia punya Y dia gerak ke bawah. Berapa tu? Negatif 3. Dia gerak ke bawah maknanya ingat negatif. Ini ada guna knowledge translation yang kamu perlu tahu. D pula apa? D pula dia gerak ke kiri. Ke kiri kena negatif 3. Y ada bergerak ke? Tak ada bergerak. So sama dengan kosong lah. Okay, E pula gerak ke mana? 1, 2, 3, 4. Negatif 4. Ni E vektor E negatif 4. Naik ke atas berapa? 3. So akan jadi macam ni. Boleh nampak tak? Example nombor 14. Boleh. Mudah je. Dia sebenarnya basic dia translation. Kamu bayangkan, ingat ramai orang terlupa translation selalu dia pergi naik atas bawah dulu. Tak boleh. Dia kena gerak ke kanan dulu, lepas tu baru gerak ke bawah. Gerak ke kanan atau ke kiri dulu, lepas tu baru gerak ke atas atau ke bawah. Itu cara nak menulis dia dengan betul. Okey, kita terus pergi kepada yang ni. Find the magnitude. Find the magnitude. Mana pergi dia? Find the magnitude pula. Yang ni. Find the magnitude. Every vector. Tadi kita dah dapat dah vektor dia yang ni. A adalah yang ni. B, C, E, B, D. Sama macam jawapan cikgu. Dia buat dua-dua bentuk. Sebab apa dia buat dua-dua bentuk? Sebab soalan nak minta dalam bentuk IJ dengan bentuk kolom. Ada dua. So dia buatlah dua-dua. Ni bentuk kolom. Ni bentuk IJ sebelah kiri ni. Ni. Ni kolom, ni IJ. Ni kolom, ni IJ. Dia bagilah macam tu. So find the magnitude macam mana? Magnitude cikgu cakap tadi macam mana? Kalau 3, 2 terus buat macam ni. Square root 3 kuasa 2. Ingat, magnitude sama dengan Pythagoras theorem. Simple. Tambah 2 kuasa 2. Dia akan jadi berapa? 9 tambah 4. Jadi berapa? Square root 13. Itulah dia punya magnitude. Ni tengok jawapan dia kat bawah. Magnitude mana hilang dah ni? Aduh. 17 terus. Ni. Gerak. Square root ini sama dengan square root 13. Boleh juga dalam bentuk unit, tapi tak payahlah. Cikgu suka nampak dalam bentuk ini saja. Tak payah pecikkan. Nanti dia sebenarnya dia dah bundarkan. So dia jadi tak tepat lah. Sama juga macam seterusnya pun benda yang sama juga. Yang ni pun macam nak buat. Square root. Dah makan pun 84 ni. Sekejap technical problem pula. Okay, yang ni negatif 3 kuasa 2 tambah dengan kosong kuasa 2. Dapat jawapan 9. Square root 9 jadi 3. Yang D ni dah akan dapat nombor tepat lah. Nampak D. Magnitude D sama dengan 3. Okay, boleh?
Kalau unit vektor pun sama juga, nanti kalau ditanya, kita boleh buat juga sebenarnya. Okay, unit vektor senang saja. Atas dia adalah unit vektor bahagi dengan magnitude. Mana dah, pening dah. Ini soalan dia tanya magnitude saja, so tak ada masalah lah. Yang C ni kita tinggal dulu sebab dia ada perkataan parallel. Cikgu dah cakap parallel dengan collinear, nanti kita akan masuk lebih dalam lagi apakah itu dia. So kita terus lagi dengan example seterusnya. Example number 15. Example number 15. Okay, ingat, given point A 43 sebenarnya adalah OA. Ni kena ingat ni. 43. Find the unit vector. Unit vector macam mana nak cari? Unit vector bentuk dia macam ni tau. Oh, A ada topi. Ini nama unit vector. Atas ni vector dia berapa? Vector dia, ini nak buat dalam bentuk kolom ke nak bentuk IJ? Okey, cikgu buat dalam bentuk IJ. 4I tambah 3J. Ini vektor dia. Bahagi dengan dia punya apa? Dia punya apa nak bahagi dengan apa? Magnitude. Okey, magnitude OA berapa? Sebenarnya berapa? 4 kuasa 2 tambah dengan 3 kuasa 2. Square root kan. Kamu akan dapat 4, 16, 16, 9, 25. Square root 25. So dia akan jadi 5. So bahagi dengan 5. Ini dalam bentuk IJ. Sama tak jawapan ni? Ni sama je. Kita dah dapat jawapan dia. Kalau dalam bentuk vektor, dalam bentuk kolom, dia akan tulis macam ni. 4, 3, 1/5. Macam gini. Boleh nampak? Cukup je sampai sini. Tak payahlah kamu buat macam dia ni. Yang ni dia pergi darab lagi ke dalam. So tak perlu darab pun tak apa. Sebenarnya dia darab 1/5 daripada 4. Dapatlah 0.8. 1/5 daripada 3. Dapatlah 0.6. Itu dia dapat. Tapi tak apa. Yang ni pun cukup dah. Sebenarnya kita dah tahu dah. Memang itu je jawapan yang paling tepat sekali. Okey. 15. Kita pergi kepada 16. Kita skip. 17. Okey. Inilah dah last. Senang dah. Memang sangat senang. Okey. Additional of the following vector. Additional ni masih senang je lah. Dia kata dia nak A tambah B tambah C. Yang ni V tambah W. Macam mana nak buat? Tambah sahaja. Tambah macam mana cikgu? Okey. A. Dah ada jawapan kat sini. Tak apa, ikut je lah. A tambah B tambah C. 4. 1 adalah A. B berapa? B kosong negatif 3. C. Lepas tu kamu tambah. Atas, atas, bawah, bawah. Nanti kamu akan dapat inilah dia punya hasil tambah kamu. Ingat 4 tambah kosong 4. 4 tolak 1 jadi 3. Bawah pula 1 tolak 3 negatif 2. Negatif 2 tambah 6 jadi 4. Gitu. V sebelah ni pun sama juga. V tambah W. Pun buat benda yang sama juga. Lompat-lompat. Buat benda yang sama juga. So kamu boleh dapat jawapan yang mudah lah. Sekejap. Ni dah hilang. Yalah. Ini dalam bentuk IJ. Okey, bentuk IJ kamu salin je. Tambahkan. Ini 3I tambah 2J. Untuk V. Ini V. Ini untuk W. Tambahkan saja. 3I dengan I. J dengan J. Kamu boleh. Sebab dia adalah likely term. Kamu akan sekalikan. So dapat 7 negatif 3. Ni 7I tolak 3. Ataupun dalam bentuk kolom dia. Kita boleh tulis 7 negatif 3. Ini bentuk kolom. Benda yang sama juga sebenarnya ni. Sebab cikgu suka guna bentuk kolom sebab tak payah tulis IJ tu dah. Okay, kita pergi terus kepada soalan example number 18. P tolak Q for the following pair of vector. So P tolak Q, benda yang sama juga. P ini tolak sini Q. 7 tolak 4 jadi 3. Negatif 1 tolak 1 jadi negatif 2. Simple sangat. Ini macam tambah tolak saja. Dia nak bagi tahu apa application yang vektor kita boleh buat. Vektor boleh tambah, boleh tolak, dan vektor juga boleh darab. Kita pergi tengok soalan nombor 19. 19 pula dia cerita pasal for each of the following vector find negatif 3S. Negatif 3S buat je macam ni, negatif 3 S berapa? S dia dah bagi dalam bentuk ni, kamu masukkan saja. Negatif 4 dengan 2. Ingat, dia kena darab atas, kena darab bawah pun kena darab. Jangan darab atas sahaja. Dia kena darab dua-dua sekali. Dia mempunyai kedua-duanya. So, dia kena pergi atas, darab, dapatlah 12. Negatif 3 darab dengan 2, dapat negatif 6. Boleh. Ini application untuk vektor yang boleh darab. Nanti kamu akan tengok. Okey, soalan last. Second last. 2R. 2R bermaksud, so, yang ni cikgu nak tulis ya. 2R, cikgu tukar dalam bentuk kolom. Sebab cikgu tukar dalam bentuk kolom. Dia jadi macam ni.
So, dia akan dapat berapa? 2 darab 5, 10. 2 darab negatif 3, negatif 6. So, dapatlah jawapan ni. Ataupun jawapan dia adalah 10I tolak 6J. Ataupun dalam bentuk kolom dia, dapat macam ni. Fahim, Tom? Fahim, Tom? Fahim nak. Masyarakat. Allahu Akbar. Kita belajar bahasa Arab pula. Determine the vector. Okay, yang ni dia bagi bentuk panjang sikit. Ini example nombor 20. Example akhir sekali dalam vektor. So, benda yang sama juga cikgu cakap. So, dia nak 3. P berapa? 6. Negatif 3. Sebab cikgu suka dalam bentuk ni. Q berapa? Q negatif 4, 5. Tolak 2R. R berapa? 7, 8. Lepas tu kamu bolehlah selesaikan sendiri. Nanti kamu dapat. Ini 3 darab ni 18. Cikgu terus congak lah. 18 tolak 4, 14. 14 tolak dengan 14 jadi kosong. Atas akan jadi kosong. Bawah ingat 3 ni kena darab juga. Jangan tak darab. 2 pun kena darab 16. Nanti kamu akan dapat negatif 20. Ini dalam bentuk kolom. Kalau dia nak dalam bentuk IJ, jadi apa? Kosong nak tulis ke? Tak payah tulis negatif 20J. Jangan tulis I lah. Sebab I dia dah kosong. Tak payah tulis apa-apa. Jawapan dia adalah negatif 20J.